Hujung tahun, musim cuti. Negeri Terengganu, kampung halaman. Kampus besut, sulit sepi. Air naik, hilanglah jalan. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah air banjir yang melanda negeri Terengganu. Bercakap tentang banjir, musim terkujuh juga dikenali sebagai musim banjir, digeruni oleh rakyat negara kita, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pantai timur. Seperti yang kita tahu, negeri Terengganu kerap kali dilanda banjir. Banjir seringkali dikaitkan dengan isu alam sekitar. Hal ini kerana alam sekitar yang tak dijaga akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Tetapi yang sebenarnya yang menjadi persoalan, kenapa alam sekitar tak dijaga? Adakah sebab kita tak ambil cara, ataupun sebab kita bermalas, ataupun kita tak menghayati rupa negara, isi rupa negara? Jadi, jom kita dengarkan penerangan yang akan disampaikan oleh rakan-rakan saya. Hafiz, pada pendapat anda, apakah nilai dan sikap yang perlu diamalkan oleh para mahasiswa, terutamanya banjir berlaku? Pada pendapat saya, nilai rasional dan bersangka baik terhadap orang lain perlu diamalkan. Ini kerana apabila banjir berlaku, sikap menuding jari seringkali berlaku. Contohnya, rakyat selalu menyalahkan pihak bertanggungjawab apabila berlakunya kemusnahan harta benda semasa banjir. Perkara ini perlu dielakkan kerana terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan banjir, dan ianya merupakan tanggungjawab bersama untuk saling membantu sekiranya berlakunya bencana alam. Betul itu, berdasarkan rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, luhur budi, hormat menghormati, kita haruslah saling menghormati dan saling membantu, terutamanya banjir berlaku. Pada pendapat saya, nilai bertanggungjawab perlu diterapkan. Ini kerana mahasiswa bertanggungjawab dalam memelihara dan memelihara alam sekeliling, terutama pada kawasan yang sering dilanda banjir. Selain itu, pihak berkuasa juga boleh mengadakan kempen pelihara alam sekitar. Dengan ini, maklumat dapat disebarkan dan diambil perhatian oleh masyarakat ramai. Undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 2012 dapat diketahui oleh masyarakat ramai. Ya, cara ini dapat meningkatkan kesedaran orang ramai dan membuatkan mereka patuh pada undang-undang. Kita perlu menghayati rukun negara kedaulatan undang-undang. Dan terdapat setakat pantun yang berbunyi, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Mekah tersemat, kanun dan syariat. Adil dan hikmah tetap segar, lambaian sejahtera teras masyarakat. Pantun ini mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah keburukan dengan menjaga alam sekitar selaras dengan mematuhi undang-undang. Maka masyarakat yang mematuhi undang-undang dapat dihasilkan. Seterusnya, kita akan beralih ke bahagian solusi. Berdasarkan soal selidik yang kami lakukan terhadap pelajar-pelajar IPT, seramai 12 pelajar telah sangat bersetuju dengan pembuangan sampah sarap di merata tempat menjadi salah satu punca berlakunya banjir di negeri Terengganu. Ini terbukti dengan pernyataan pihak berkuasa tempatan telah menguruskan 5,530 tan sampah dan sisa buangan banjir di Kemaman dan Hulu Terengganu selepas dilanda banjir teruk pada tahun 2021. Dalam konteks ini, pelajar memegang peranan yang sangat penting dalam membantu mengatasi masalah ini. Nak tahu apa yang pelajar IPT boleh buat? Pertama sekali, pelajar boleh melakukan kempen kesedaran dengan menyebarkan poster-poster melalui platform media sosial. Yang kedua, pelajar boleh menjadi peneraju dalam program Kita Semula Bahan Buangan dengan menggalakkan amalan pengumpulan bahan mengikut kategori di institut pengajian mereka, seperti mempraktikkan program 5R. Dan akhir sekali, pelajar IPT boleh memberi ceramah dengan kaedah interaktif kepada pelajar sekolah rendah tentang pentingnya mengurus sampah dengan cara yang betul. Mengapa pelajar sekolah rendah? Kerana golongan ini merupakan golongan yang mudah dibentuk
teruk dan ibu bapa pula mudah terkesan dengan teguran anak. Isu ini boleh dikaitkan dengan rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Mematuhi etika seperti membuang sampah pada tempatnya merupakan contoh amalan yang menunjukkan kesopanan dalam diri masyarakat serta menunjukkan penghormatan terhadap persekitaran. Oleh itu, membuang sampah secara bertanggungjawab adalah salah satu cara untuk memastikan keharmonian dan kestabilan dalam masyarakat. 3 solusi yang dapat kaitkan dengan isu banjir ini. Pertama sekali, dengan sebanyak 10 orang pelajar bersetuju dengan punca berlakunya banjir adalah disebabkan kekurangan kesedaran masyarakat dalam memelihara dan memelihara alam sekitar. Semua ini berkait rapat dengan masyarakat yang kurang mempraktikkan tentang kelestarian terhadap alam sekitar. Pelajar boleh mengambil inisiatif untuk terlibat dalam projek-projek yang melibatkan alam sekitar, misalnya memastikan kita membuang sampah pada tempatnya, mengurangkan plastik dengan membawa beg beli sendiri dan mengamalkan tas semula. Tindakan ini bukan sahaja membantu mengurangkan pencemaran dan bahan buangan, tetapi juga mengurangkan tekanan ke atas sumber daya alam. Selain tindakan harian, pelajar juga boleh mengambil bahagian dalam aktiviti kelestarian alam sekitar yang lebih besar seperti penghijauan kawasan terbuka, penanaman pokok atau menyertai program penjagaan taman semula jadi. Dengan melibatkan diri secara aktif, pelajar dapat memberi sumbangan langsung kepada pemeliharaan alam sekitar dan menghargai keindahan semula jadi yang ada. Selain itu, pelajar juga boleh memainkan peranan aktif dalam menyadarkan orang lain tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Pelajar boleh berkongsi pengetahuan dan pengalaman melalui perkongsian media sosial, menyertai kempen alam sekitar atau menjadi sukarelawan dalam projek pemeliharaan alam sekitar. Dengan cara ini, pelajar dapat membantu meningkatkan kesedaran mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan positif terhadap alam sekitar. Sebagai rumusan, berdasarkan solusi yang dinyatakan iaitu pemeliharaan hutan, pembangunan infrastruktur dan kesedaran masyarakat khususnya melalui pelibatan pelajar, hal tersebut merupakan langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi risiko banjir, terutamanya kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Solusi tersebut memberi banyak manfaat seperti pemeliharaan hutan sebagai kawasan tahan air hujan yang membantu dalam mengurangkan risiko tanah runtuh. Solusi ini sejajar dengan prinsip-prinsip rukun negara di mana pembangunan infrastruktur dan pembangunan pelajar memperkuat prinsip kesopanan dan kesusilaan dengan memastikan tindakan yang dilakukan adalah bermoral dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan melibatkan pelajar secara kreatif, dapat memberi impak yang positif dalam pengurangan risiko banjir. Sebagai contoh, menyebarkan informasi melalui pelbagai platform seperti media sosial ataupun melalui pelbagai program-program kesedaran. Hal ini bukan sahaja memberi manfaat praktikal tapi juga mencerminkan semangat kesetiaan kepada raja dan negara dengan mengutamakan kepentingan negara dalam pembangunan infrastruktur yang mampan. Isu ini bukan sahaja memulakan peranan pelajar, setiap individu juga perlu cakna dalam memainkan peranan penting dalam mengenangani isu tersebut. Kesedaran setiap individu dapat membentuk masyarakat yang lebih peka dengan isu semasa dan bersedia menghadapi risiko banjir. Oleh itu, setiap individu perlu bekerjasama dalam usaha mengatasi risiko banjir dan tidak memandang intin terhadap isu ini agar sikap menghargai kelestarian alam dapat dipupuk dalam diri masyarakat. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.